Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat inayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadikan kita pada hari ini masih lagi diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan usaha kita di dalam pada nak menjadi hamba Allah yang baik. Karena tidak ada yang lebih besar bagi seorang hamba melainkan limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah ke atas setiap hamba. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi, bila Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah nak bagi padanya kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fiddin, maka Allah akan bagi hamba ni tadi menjadi orang yang faqih dalam hal agama. Dua benda dekat sini yang kalau kita dengar hadis ni, kita mengaji, kita faham sungguh, kita akan dapat faham pada dua perkara. Yang pertama, Allah menzahirkan melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keadaan seorang hamba ni kalau nak boleh buat baik bergantung atas kehendak dan pilihan Allah. Pasal itu Nabi sebut may yuridillahu bihi khairan. Siapa-siapa yang Allah nak bagi pada orang ni kebaikan. Mana kata kalau Tuhan tak mau bagi baik, maka dia takkan dikurniakan ganjaran ni. Sebab tu Allah SWT Sayyidina Muhammad dalam ibadah, Allah ajak dekat kita supaya jangan kita menduakan Tuhan dalam ibadah. Atas tujuan apa? Supaya kita ni menjadi hamba yang sentiasa ternanti-nanti akan apakah kurniaan yang Allah nak bagi pada kita atas sebab amal saleh yang kita buat.
Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Kahfi ayat last sekali, bila Allah kata faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah kata maka siapa-siapa yang sungguh-sungguh, dia duduk berharap sungguh-sungguh nak pulang bertemu dengan Tuhannya, maka Allah pesan falyamal amalan salihan, maka hang persiapkan diri hang dengan amal soleh Tuhan. Kalau sungguh kita ni nak balik jumpa dia, kita kata aku ni sungguh-sungguh nak jumpa dengan Tuhan yang sangat baik dengan aku, kita kata begitu. Maka Allah kata hang nak balik mai dengan aku, satu benda hang kena buat, falyamal amalan salihan, buat amal soleh dia. Tapi Allah sambung hujung tu, buat amal soleh saja tak jadi lagi. Dia kena ada lagi satu syarat, barulah sempurna ketaatan yang dibuat tadi ni. Bila Allah kata wala yusyrik bi'ibadati, dengar, dan jangan sesekali kamu menduakan aku, mensyirikkan aku, bi'ibadati, dengan ibadat yang kamu buat, rabbihi ahada. Tuhan, ibadat yang kamu buat untuk Tuhan kamu tadi ni, kata Allah, jangan sekutukan aku dengan sesuatu pun. Jadi kita terjemah makna apa? Ikhlas. Mengharapkan rahmat Allah, menzahirkan, melahirkan keikhlasan. Maka sebab tu Allah didik kita. Dia didik kita buat ibadah. Kadang-kadang orang tak hargai kebaikan kita. Kita tolong orang ni, susah kita tolong dia ni, tak tahu, Tuhan saja yang tahu. Tapi orang tak hargai. Bahkan dia kona pula kat belakang, kata pula kita yang jahat. Walhal yang selesaikan masalah dia siapa? Kita. Time dia tak ada duit, kita bagi pinjam duit. Kemudian bila kita minta balik, dia kona pula. Dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tu dulu kata nak bagi lah mungkin. Kita rasa kecil hati tak? Gamak lah. Jadi kenapa Tuhan buat macam tu? Allah nak mendidik keikhlasan atas diri kita. Jadi sebab tu menantikan kurniaan Tuhan ni nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada seorang hamba. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah bila mana nak bagi satu kebaikan kepada hamba, dia duduk atas pilihan. Dia duduk atas kehendak Tuhan. Jadi itu yang hadis tadi yang saya baca, may yuridillahu bihi khairan. Siapa-siapa yang Allah ketika nak bagi pada hamba ni kebaikan. Makna kata pilihan, tuan-tuan. Apa tanda Allah nak bagi kebaikan kepada hamba? Yufaqihu fiddin, diberikan kepadanya kefaqihan dalam hal agama. Jadi bayah dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita duduk berkumpul dalam satu majlis. Apa nama majlis ni? Majlis ilmu. Makna kata apa ni? Kita sedang dikurniakan oleh Allah kesempatan untuk menjadi seorang yang faqih. Karena ilmu itu takkan diperolehi melainkan diambil di dalam majlisnya sahaja. Ilmu tak boleh pergi kutip di jalan, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan, nak belajar cara buat kursi, pergi duduk tunggu di jalan. Tak boleh, dia kena pergi kelas belajar cara buat kursi. Nak belajar masak buah kuah gulai, tuan-tuan, boleh tak pergi tunggu dekat bengkel tayar? Tak boleh, dia kena masuk kelas yang mengajar cara nak masak gulai. Jadi dalam pada nak mengenal tentang agama, maka pengenalan terhadap agama, pengetahuan itu perlu diambil di dalam majlis ilmu itu sendiri. Jadi kita duduk malam ni, adakah atas kerana kehendak kita, ataupun sebenarnya di atas kurniaan Tuhan terhadap diri kita? Maka ketika mana kita menjadi hamba yang bersyukur dengan pemberian Allah, ada orang kadang dia duduk masjid sebab apa? Kadang tu dia kepala dia serabut sangat, bisnes tak jadi, niaga tak jadi, kelai dengan keluarga, duduk rumah kena betiak. Naklah kali mai duduk tahu masjid. Duduk tahu masjid tengok ada kuliah pula. Tunggu je lah, tak dah telinga.
Bukan nak mengaji sangat pun. Tapi atas kerana pilihan Allah, dia menghadirkan sebab untuk kita berkumpul malam ini di dalam majlis ilmu. Masya Allah. Jadi bila kita pandang macam tu tuan-tuan, apa kita akan main dalam hati kita? Dia main tuan-tuan, rasa seronok. Masa tu kita mula terima kasih dengan Tuhan. Ya Allah, terima kasih Kau bagi aku peluang duduk dalam tempat yang baik. Kau bagi aku peluang ya Allah untuk aku kenal Engkau ya Allah. Kau bagi aku peluang ya Allah untuk aku lebih mengenal akan agamaku ya Allah. Jadi bagi orang yang bersyukur, Allah janjikan padanya pertambahan nikmat. Bila Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan janji macam tu tuan. Siapa yang syukur dengan nikmat yang aku bagi, pasti aku tambah lagi. Wala in kafartum, dan kalau kamu kufur, mana kata apa tuan-tuan? Kita duduk dalam majlis malam ni, kita tak rasa syukur dengan Tuhan. Bahkan kita rasa tak ada apa benda ni. Maka Allah peringat kat kita. Inna azabi lasyadid. Azab yang aku sediakan di sisi aku ni terlalu pedih. Atas sebab apa tuan-tuan? Setiap daripada kurniaan Tuhan terhadap hamba pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Tuan-tuan dapat ilmu, ilmu ini akan disoal esok. Ada hadis Nabi sebut kan, takkan berganjak dua kaki anak Adam sehingga ditanyakan padanya 4 soalan. Salah satunya tentang apa? An ilmihi, tentang ilmunya. Dimanfaatkan untuk apa? Maka ketika mana kita ada pengetahuan tuan-tuan, tak syukur. Tanda syukur dengan pengetahuan beramal. Tapi kita tak syukur tuan-tuan, maka dia menjadi satu bebanan pula ke atas kita. Ada orang kata, Ustaz, kalau begitu baik kami tak payah mengaji. Baik, Allah tanya juga an umrihi, tentang umurnya, fima afnah, dihabiskan untuk apa? Orang kurang duduk dalam majlis ilmu ni, lepas dah kita soalan tu? Lepas dah. Cuba tinggal tentang bab ilmu pula. Ada manfaat tak? Guna tak? Jadi itulah sikit nasihat buat diri saya dan juga untuk ibu ayah sekalian, tuan-tuan perempuan yang ada dalam majlis pada malam ini, insya-Allah. Kita sambung baca kitab kita. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubana binuri anwari asrarihi amin. Baik. Jadi kita dah masuk pada bab yang pertama, pengenalan ilmu usuluddin. Maka yang pertama sekali yang kita nak bincangkan adalah tentang hukum belajar. Hukum belajar dan mengajar ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni apa? Ilmu usul dalam agama, iaitu ilmu dalam pada nak mengenal Tuhan kita dan memahami akan segala perintah yang mai daripada Tuhan. Sebab syarat kesempurnaan takwa ialah menjaga diri dalam pada mengerjakan ketaatan dan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa ni tuan-tuan, nak faham mudah, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa yang Allah nahan. Jadi dengar macam mudah, tapi susah nak buat. Kenapa? Kita takkan mampu buat dua benda ni, melainkan terlebih dahulu kita kenal siapa Tuhan kita. Tuan-tuan kenal polis tak? Polis kenal? Kan orang dalam masjid ni tak kenal polis. Polis tu siapa tak ada. Semua kena polis deh. Katalah kita nak keluar daripada masjid ni, jalan depan sana tu ada polis buat roadblock tu. Tuan-tuan kenal polis betul? Tuan-tuan tak kenal siapa jadi polis tu, tapi tuan-tuan kenal polis tu. Bidang puasa dia macam mana, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, kita tahu, betul tak? Terkenal. Agak-agak tuan-tuan berani tak nak start motor balik dalam keadaan tak ada road tag, tak ada lesen, tak pakai helmet? Tak apa Ustaz, saya ni tawakal dengan Allah, wa ja'alna.
Wa ja'alna lah kali wa kena dia lah. Polis pun tengok Allah duk ulang wa ja'alna banyak kali apa. Saya nampak pada tadi dia dah. Enggak maksud. Kita berani dah nak lalu rendah. Pasal apa tak berani? Kadang tu komplit lesen ada, macam baru ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya buat kereta rendah. Kereta saya ni alhamdulillah. Kalau tanya saya dulu memanglah suka juga lawan undang-undang. Lah ni tak berani lah tuan-tuan. So dulu duit banyak nak pakai kod lain tuan-tuan. Dulu tak ada sekolah, lah saya ada sekolah jadi nak pakai kat sekolah tu banyak. Jadi mana boleh jimat kita jimat. Dulu kerja bayar saman lah. Tak apa sebab. Jadi kereta tu insya-Allah kalau lalu Roblox tak kena dah. Tapi dalam keadaan macam tu pun, hari tu saya jalan depan ni hari tu, nampak ada Roblox dia buat dekat sebelum Jambi kat BHP kan. Nampak Roblox, saya tanya kawan dalam kereta, kita nak balik segi nak lalu kot tu tak? Kena lalu Ustaz, ada jalan lain tak, saya tanya. Awak Ustaz siapa Ustaz? Tak saja malah nak ada Roblox kan, memang kita tak ada salah, tapi takut-takut jadi salah dah. Ada Ustaz kena lalu kebun lima hati, pusing kot dalam kampung. Ya Allah SWT. Jadi bukan sebab kita takut polis, tapi kerana kita kenal dia ni, kita tahu dia ni macam mana, menyebabkan perkara yang berkait dengan polis ni tadi, kita takkan berani langgar. Bahkan kita usaha habis baik untuk ikut apa yang kita kena ikut dah. Jadi macam tu sebenarnya ketika mana seorang hamba dalam pada nak menambahkan takwa dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi penghalang ke atas diri kita. Pasal apa? Aku tahu tentang satu-satu hukum, aku tahu tentang kehendak Allah ke atas diri aku tahu ni, tapi tahu tadi ni tak menjadi sebab untuk kita mampu mentaati akan segala suruhan dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca dia kenapa tuan-tuan? Tidak mengenal akan siapakah Tuhan kita yang sebenarnya. Maka ilmu usuluddin ni membincangkan tentang hal tersebut. Nak mengenalkan kita kepada Tuhan yang memerintahkan kepada kita perkara-perkara yang wajib kita ikut. Jadi kena tahu hukum. Apa hukum belajar, apa hukum mengajar. Jadi bila yang pertama sekali kena kenal hukum. Sebab apa? Kalau tak tahu hukum, kita akan ambil mudah. Hari ini tuan-tuan, orang suka mengaji. Alhamdulillah, majlis ilmu sangat subur. Tetapi yang paling duka cita, yang menduka citakan bagi penuntut ilmu hari ini apa dia tuan-tuan? Bila mana yang dia sibuk mengaji bukanlah perkara-perkara yang menjadi fardu ain ke atas diri dia. Orang hari ini tak suka mengaji tauhid tuan-tuan. Orang tak suka mengaji tasawuf, orang tak suka mengaji fiqh. Kalau fiqh nak mengaji apa? Soal jawab sahaja. Tiap. Kalau buat majlis soal jawab agama, penuh orang kan. Pasal apa? Dia kira nak tanya soalan, nak candik kawan dia. Ustaz, apa hukum orang tak mau bayar hutang? Siapa agak dia tanya soalan dia lah? Ni dengar, hutang nak bayar. Bukan dia tanya nak beramai. Time dia hutang orang buat lupa saya. Kawan tanya balik, hai ingat hang pada hutang tu? Ada. Tak apalah, hang bayar aku dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi orang hari ini mengaji tuan-tuan, dia meninggalkan kefarduan ilmu atas diri dia. Puncanya sebab dia tak tahu hukum tuan-tuan. Salah ke nak dengar ceramah? Tak salah. Tetapi yang menjadi kesalahan bila kita sibuk dengan ceramah, kita tinggal yang fardu ain. Itu yang tadi pagi tadi kat sekolah saya kami ada buat kuliah duha tuan-tuan. Ada seorang kawan saya ni kawan baik lah. Dia ni kawan baik dengan saya. Jadi saya ni kawan baik ni semua kenal dah, panggil saya macam mana. Saya jenis kalau benda tak betul, saya bubuh seketul atas muka. Jadi pagi tadi ni kuliah saya dengan kuliah guru saya. Tuan Guru Syekh Zainal Asri. Jadi Allah SWT. Jadi time kuliah saya ni kawan ni tak main. Dia telefon saya malam. Dia kata, ni Syekh, esok ada kuliah dah main kuliah aku sekali dah.
Amai kuliah aku, patut amai kuliah Syekh. Dia kata apa? Itulah tak dan lah. Dia kata, aku baru balik. Tak apa. Aku balik tak apa. Dia buat lain kali dah. Tak tahu tak sampai tuan-tuan waktu kuliah Syekh. Kuliah saya tak main. Habis tu dah balik, semua duduk kan dia. Saya kata dia, ni, aku nak tegur hang ni kata. Sebab hang ni dah adik-beradik aku. Kalau adik aku pun aku sebab, dengan hang pun aku nak sebab. Dia dah sebab. Dah hang ni buat macam hang pandai sangat. Hang kalau hang tak main mengaji dengan aku tak ada masalah apa kalau hang pergi ngaji tempat lain dah. Main mengaji dah. Hang bukan reti sangat hukum. Dia kata dah, tahu juga. Saya tanya ada satu soalan. Hang cuba cerita kat aku Ustaz. Apa rukun mandi wajib? Cuba jawab kan. Tentang boleh jawab. Rukun mandi wajib apa anda? Mandi wajib daripada muda sampai tua. Rukun tak tahu. Buat ibadah tak tahu rukun, sah. Tentang ngaji lah alim pada saya ni. Buat ibadah tak tahu rukun, sah. Kan kita baca kitab ni hari tu kan, dalam bab masalah taklid, tidak? Orang yang bertaklid sahaja ni, dia punya duduk level ni duduk tang mana dah. Jadi bila tanya aku tu baru dia angguk pula. Jadi harap-harap minggu depan dia isah macam mana ni. Tentang tolong doa saya kata. Saya sayang kawan-kawan saya ni. Tentang tolong doa bagi dia main. Bukan apa tuan-tuan. Bukan sebab kita nak apa-apa pun, kita cuma nak sampaikan kebaikan. Kita nak abad benda betul. Bagi kena buat, bagi kena cara. Macam orang hari ni sibuk pergi majlis selawat, sibuk pergi majlis maulid, benda yang terpuji, benda yang mulia tuan-tuan. Tetapi dihinakan dengan akhlak kita yang kotor. Sebab apa? Tak mengaji bab akhlak. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, dia kena ikut step. Dalam pada nak kenal Tuhan, dia kena belajar daripada merangkak, bukan terus berlari. Orang hari ni nak kenal Tuhan, terus cerita tentang hakikat dan makrifat. Lah kali jadi macam mana? Berlipat-lipat habis semua. Cerita tentang hakikat Tuhan ni kita nak cerita buat hakikat apa? Yang tentang Tuhan tu, cerita tentang Tuhan tu, wujud Tuhan tu saja kita cerita. Kita mengaji tentang wujud Allah Ta'ala. Pernah tak kita tanya diri kita? Saya tuan-tuan duduk depan guru saya. Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizal bin Ghazali. Saya belajar mengaji tauhid dengan dia. Dia kata apa saya? Dia kata Razdan, hang belajar tentang wujud Allah ya. Hang tahu tentang wujud Allah. Ayah nak tanya satu soalan. Hang rasa tak Allah tu wujud dia? Kita belajar tentang wujud Allah Ta'ala. Kita rasa tak Allah tu wujud? Kalau kita rasa Allah tu wujud tuan-tuan, kita tak buat maksiat. Kita tahu Allah tu wujud, kita duduk sorang-sorang, kita takkan buat benda-benda yang Allah larang. Pasal apa kita boleh menipu orang dah? Sebab kita tak rasa Allah wujud. Allah itu antara sifat dia alim, mengetahui segala. Cerita tentang sami' Allah Ta'ala ni tak ada syarat. Mendengar akan segala perkara. Kita kena ada telinga dah. Tuhan tak perlu benda tu. Tuhan tahu semua. Dia dengar semua. Lepas tu bila mai lintasan kotak, kita tak rasa bersalah dengan Tuhan. Pasal apa? Tak merasakan akan kekuasaan Allah atas diri kita. Jadi itu menunjukkan apa? Masih lagi belum mengenal akan Allah Ta'ala. Kita hanya sekadar mengetahui tentang Allah Ta'ala, belum mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi mengaji ni tuan-tuan sampai tahap mengenal, bukan sekadar mengetahui. Jadi dalam pada proses nak sampai pada tahap tu, pertama sekali dia kena tahu tentang hukum mengaji tu. Jadi bila tahu hukum, baru dia akan mula jaga perkara tersebut. Maka sebab tu dalam masalah ni, musannif bab pertama sekali, dia cerita tentang hukum belajar dan mengajar akan ilmu usuluddin ni apa. Bukan dia tak mau terus cerita, tapi nak kena bagi faham dulu tentang hukum. Supaya bila kita tahu tentang hukum, kita mula mengambil berat
tentang perkara yang perlu kita jaga. Baik. Jadi Syahdan bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin dan mengajarkan dia itu wajib pada hukum syarak. Pada syarak, hukum belajar dan mengajarkan ilmu usuluddin itu wajib. Artinya apa? Dituntut akan dia, akan sebagai tuntut yang lazim, tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Mana kata apa ni? Bila sebut kata wajib, tak ada alasan untuk kita tinggal. Bila kata wajib, tak ada alasan nak tinggal. Tak ada. Kena buat. Kena mengaji, kena mengajar. Orang hak reti kena sampaikan. Yang tak reti kena pergi cari bagi reti. Ini hukum dia. Maka pada sisi syarak, belajar ilmu usuluddin ini adalah wajib. Mana kata wajib, tak ada alasan untuk kita tinggal. Tak ada rukhsah. Tak ada yang kata ni, tak apa kalau jadi macam ni tak payah mengaji. Tak, kena mengaji. Ustaz, saya mengaji dah Ustaz, tak faham-faham, kena mengaji sampai faham. Batu Sayyidina Umar bin Al-Khattab disebut talabal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu ni, belajar ni dia kata daripada keluar pada rahimah sampai kepada dalam liang lahat, tak akan habis. Mana kata tak boleh berhenti? Nak berhenti boleh? Boleh. Ketika mana terangkat hukum wajib ke atas kita. Apa? Apa tuan-tuan? Terangkat hukum wajib ni. Sehari kita baca. Baik. Kemudian, maka dibahagi akan wajib pada syarak itu atas dua bahagi, kata musannif. Yang pertama, wajib yang fardu ain pada belajar. Jadi wajib yang pertama adalah wajib yang fardu ain. Makna kata fardu ain ni apa dia? Iaitu difardukan atas tiap-tiap mukallaf. Setiap daripada kita ni diwajibkan untuk belajar. Itu disebut sebagai fardu ain. Mukallaf ni siapa? Orang yang menerima taklif. Orang yang menerima taklif. Cukup syarat untuk dia. Islam, baligh, cukup umur. Allahumma salli ala Muhammad. Akal dia sihat, tak gila. Jadi kalau tuan-tuan tak mau jadi mukallaf, boleh. Minta Tuhan jadikan kita ni orang yang terkeluar daripada taklif tersebut. Salah satu syarat dia apa dia? Gila. Pergi jadi gila dulu. Bagi hilang akal. Pergi hospital, tolong buang sat otak dia. Supaya tak mau pergi ada akal. Akal bukan duduk kat otak tuan-tuan. Kalau akal duduk kat otak, dia kata lembu pun ada akal. Lembu ada otak. Tengok tang korban berebut-rebut nak makan otak lembu. Siap bergaduh pula. Ni lembu ni saya bayar. Saya ambil 7 tompok, saya bayar setompok. Tompok tu saya dah niat tang kepala tu saya bayar. Kelai pula dah. Dia pun nak makan otak lembu dah. Jadi akal bukan duduk kat otak. Allah senang. Faham tu? Baik. Jadi bermula kadar yang wajib fardu ain itu mengetahui dia itu iaitu barang yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada tahqiq, dan iaitu mengetahui yang wajib bagi Allah 20 dengan tafsil. Jadi yang dikatakan kadar yang wajib fardu ain pada setiap mukallaf itu apa dia? Mengetahui ia akan barang yang mengeluarkan mukallaf daripada ta'liq kepada tahqiq. Maksud kata setiap daripada kita ni difardukan fardu ain ke atas kita ni untuk mengaji tentang ilmu usuluddin, nak mengenal Allah Ta'ala ni. Sampai bila tuan-tuan? Sekira-kira kita ini terkeluar daripada ta'liq kepada tahqiq. Kalau dulu orang kata, pasal apa hang beriman dengan Tuhan? Tak tahu, orang suruh.
Sebab orang kata kalau tak beriman dengan Tuhan ni jadi kafir. Saya tak mau kafir, saya nak jadi Islam ni kata. Maka taklid tak lagi tu, dia masih ikut orang. Jadi bila dia masih lagi ikut, maka wajib ke atas dia untuk pergi mengaji? Masih lagi wajib. Dia wajib pergi belajar. Sampai bila? Sampai ketika mana orang tanya, hang beriman pasal apa? Dia boleh jawab dengan tahqiq. Bukan atas kerana taklid lagi lah. Dia boleh bagi tahu sebabnya. Kau beriman atas kerana sekian. Dia boleh bagi dalil, dia boleh bagi hujah. Mailah macam mana pun orang kata ni hang ikut ni tak betul ikut. Dah. Dia kata, aku ada hujah yang kuat. Macam kita hari ni tuan-tuan. Agak-agak kita ni beriman dengan taklid ke beriman dengan tahqiq? Agak-agak lah tuan-tuan. Saya bagi satu contoh mudah. Kalau mai satu orang yang bukan Islam tanya kita satu soalan, apa beza Tuhan you dengan Tuhan kita orang? Tuan-tuan nak jawab apa? You punya Tuhan dengan I punya Tuhan apa beza? Tuan-tuan nak jawab apa dah? Kita nak jawab lagu ni kan? Kita punya Tuhan tak sama. You punya Tuhan tu patung. Wah punya Tuhan punya tu tak nampak punya. Itu kan? Kalau jawab macam tu tuan-tuan, batal akidah. Kenapa batal akidah Ustaz? Kita mengiyakan adanya Tuhan selain Allah. Seolah kita kata apa? Hang sembah Tuhan hang tu betul, tu memang Tuhan hang, tapi bukan Tuhan kami. Dalam tak sedar tuan-tuan, kita mengadakan Tuhan selain daripada Tuhan. Sedangkan sifat Allah itu Esa. Jadi kenapa kita tak tahu kita buat salah? Sebab masih lagi tahqiq. Kalau tahqiq tuan-tuan, kita takkan sebut macam tu. Takkan berani kan? Kita apa? Kita kata mana ada beza kata. Yang you sembah tu patutnya you sembah Tuhan yang I sembah, sebab Tuhan kita sama. Tuhan mana ada dua, mana ada tiga. Mana boleh Tuhan you macam lain, Tuhan I macam lain? Tak boleh. Mesti sama memang. Jadi kalau dia tanya pasal tu, pasal apa tak sama kita cara kita? Baru kita jawab pula. Lakum dinukum waliyadin. Tu berkait dengan agama, bukan berkait dengan Tuhan. Jadi macam mana nak main sampai tahap kita boleh jawab? Tu disebutkan sebagai tahqiq. Boleh ke? Pening pula ngaji. Dah lah baru nak ngaji Ustaz. Cerita macam ni pula. Aduh. Kes tu kami tak main dah ni. Tak boleh kena main. Ngaji sampai kita faham. Ni nak bagi nampak. Nak bagi nampak berat sebenarnya benda ni. Tambah pula kita ni umur pula dah hujung-hujung dah. Masa tak tinggal banyak dah. Jadi kena korban sikit, rehat, ngaji semua. Baik. Dan iaitu mengetahui yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 dengan tafsil. Jadi dalam pada mengeluarkan mukallaf daripada taklid kepada tahqiq ni dalam bab apa? Iaitu yang pertama, mengetahui segala yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 dengan tafsil, iaitu 20 sifat Allah Ta'ala yang wajib ke atas Allah Ta'ala. Hal ni kita kena mengaji dengan tafsil. Maksud kalau sebut tentang qidam Allah, macam mana qidam bagi Tuhan ni? Bila kata qiyamuhu binafsih ni macam mana? Apa yang wajib atas Allah Ta'ala ni kita kena tahu satu-satu secara tafsil. Bukan secara ijmali. Allah SWT. Bukan secara umum saja, tak. Kita kena tahu dengan tafsil. Macam mana nak tahu dengan tafsil? Kena mengaji. Allah SWT. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dan yang mustahil atasnya 20 dengan tafsil. 20 sifat yang mustahil ada pada Allah Ta'ala juga secara tafsil. Kena tahu.
Baik. Satu-satunya dengan dalil. Setiap satu tu kena tahu dengan dalil. Baik. Dan jikalau dengan dalil ijmali sekalipun, seperti isbat aqaid yang 20 itu, dengan dalil baharu alam ini, serta lemah ia daripada menetapkan dalil itu daripada pihak baharukah, atau daripada pihak imkankah, atau pihak keduanya. Baik. Dan jikalau dengan dalil ijmali sekalipun, ada kata musannif, kalau kita kenal Tuhan tadi ni 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala tu, kalau kita tahu dengan dalil ijmali sekalipun. Macam mana dalil ijmali ni? Allah Muhammad, iaitu beriman secara menyeluruh dengan mengetahui bilangan-bilangan saja. Contoh, kalau dalam bab Rasul, kita cuma tahu mengetahui bilangan ni Allah sahaja yang tahu. Macam tu. So kita tak tahu secara tafsir, secara satu-satu. Berapa bilangan Rasul hak betul-betul ni? Tak tahulah. Wallahu alam jawapannya kita ada. Tuhan ni tahu. Maksudnya secara menyeluruh. Yakin Rasul tu ada, tapi kita tak boleh sebut Rasul ni ada banyak mana. Ada Allah SWT. Sedangkan dalam kitab sebut tuan, Rasul ni ada berapa banyak. Yang tak disebutkan adalah bilangan Nabi tuan. Bilangan Nabi ni tak disebutkan berapa jumlah yang tepat, tapi bilangan Rasul disebutkan tuan. Allah SWT. Baik. Jadi kalau kata kita cuma tahu tentang sifat Allah Ta'ala yang wajib itu 20 sifat, 20 sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala itu 20 juga. Allah SWT Muhammad, kita cuma tahu dengan dalil ijmali sekalipun, seperti isbat aqaid yang 20 itu dengan dalil baharu alam ini. Mana kata kita mensabitkan dalil bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat tadi ni bukan dengan dalil syar'i, dalil naqli, Allah, tapi kita menggunakan dalil aqli, iaitu dalil alam. Wujud Tuhan lagu mana? Ada bumi. Takkan bumi ni jadi sendiri, mesti ada hak cipta. Jadi siapa cipta dia? Tuhan. Maksudnya kita pakai hujah tu. Faham tak? Kita menggunakan hujah tu. Hujah yang disebutkan sebagai isbat aqaid yang 20 dengan dalil baharu alam ini. Kita gunakan alam ni sebagai dalil akan sifat Allah Ta'ala. Baik. Serta lemah ia daripada menetapkan dalil itu daripada pihak baharukah, atau daripada pihak imkankah, atau pihak keduanya. Dahlah dia guna dalil baharu alam, nak menetapkan pula dalil tu mai daripada pihak baharukah ataupun pihak imkankah. Imkan ni maksudnya pihak yang mungkin. Ada kaitan ni, dalil ni tak tahu mai mana ni sebenarnya, tapi dia ada hujah contoh. Allah SWT. Ni mai daripada alam ke, dia mai daripada benda ke, dia mai macam dia mungkin dia agak-agak dia. Dia tak boleh nak tentukan. Baik. Allah SWT. Dan lemah pula hendak menolakkan syubhah yang datang ia hendak membinasakan dalil yang ia mengambil dalil itu. Contoh tuan-tuan, saya nak bagi senang faham. Kita sembahyang tuan-tuan menghadap Kaabah. Betul? Ada orang tanya kita, pasal apa kami sembah batu salah, hampa sembah batu tak salah? Faham lagi? Kalau kita beriman dengan iman ijmali yang bukan sampai tahap tafsiri, maksudnya kita menggunakan hujah akal yang berkait dengan alam. Kita kata dah sebab syariat kami suruh menghadap Kaabah, tapi dalam soalan orang sembah batu salah, kita sembahyang menghadap batu tak salah ni, kita tak boleh jawab. Bahkan kita tak mampu pun nak membawa apa-apa hujah kat kawan tu. Dahlah tak mampu nak menolakkan syubhah yang datang atas sebab nak mengatakan hak kita buat ke tak betul. Dia main ragu-ragu dia. Subuh juga no. Dia main lagu tu. Subuh juga no, aku pun menghadap sembahyang menghadap batu juga.
Faham lagi? Ada mai tu disebut ni yang dimasukkan oleh musannaf. Sampai nak membinasakan dalil yang ia mengambil tadi ni. Dia nak cerita pasal hujah dia. Nak abang kata dia buat tu betul. Tapi atas kerana dia ni cuma tahu dengan secara ijmali yang macam ni. Faham tak? Pasal apa nak kena sampai tafsiri, tak boleh beriman dengan dalil ijmali ni? Ni sebab dia. Pasal apa kita nak kena tahu sungguh-sungguh dalil dia? Baik. Maka dalil jumali, iaitu dalil ijmali itu yang dapat kebanyakan manusia menetapkan dia seperti gembala kambing dan gembala unta dan orang dusun adalah mereka itu apabila melihat sesuatu yang ajaib, berkata mereka itu, Subhanallah, siapa yang menjadikan ini? Yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah. Maka mengambil dalil atas apa yang mengadakan alam ini Allah Ta'ala. Ini dia bawa contoh. Jadi macam orang, kebanyakan orang bila sebut tentang dalil ijmali, seperti mana orang-orang biasa yang tak ngaji sungguh-sungguh tentang bab agama ni, dalam bab beriman dengan Tuhan ni, ilmu mengenal Allah ni, dia tak ngaji sungguh-sungguh. Maka dia melihat, bila melihat satu-satu benda yang dia tak boleh terjemah dengan akal dia, dia tak boleh faham dengan akal dia, maka dia sebut apa? Subhanallah, siapa yang menjadikan ini? Yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah. Maka dia jawab, ni mesti Tuhan buat. Dia main dengan macam tu. Maka mengambil dalil atas yang mengadakan alam ini Allah Ta'ala. Ini sebut sebagai dalil ijmali. Seperti ditanya seorang, dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Macam mana hantau kata hang ada Tuhan? Itu soalannya. Katanya, dengan tiada dapat maksud, kami akan barang yang kami kehendak. Bila kami ni tak boleh dapat apa yang kami nak, melainkan apa yang Tuhan nak bagi. Faham? Ni sebut sebagai dalil ijmali. Macam mana hantar hang ada Tuhan? Yalah, aku nak apa surat, bukan Tuhan bagi. Tuhan bagi apa yang dia nak bagi. Boleh faham? Kita teringin nak makan pisang goreng. Puas pusing satu ustaz, pisang goreng semua tutup. Pasal apa? Raya Hindu. Contoh, yang raya Hindu, sibuk raya siapa dah? Orang Kedah disebut raya Hindu biasa aja, kan? Tapi kalau kat belah selatan tak boleh sebut raya Hindu, dia kata kasak. Macam orang lah, sebut kafir tak boleh, kasak je lah. Betul nak sebut apa? Non-Muslim. Lembut sikit, bangang ni orang. Dia macam dulu punya cerita lah, orang bergaduh pasal panggil bodoh. Weh bodoh, marah. Weh salah sebut bodoh. Sebut lembut sikit, jahil. Macam babi dengan khinzir. Nak bagi sedap hati, bab satu je lah. Apa masalah? Sebut je lah. Yang haram makan, bukan sebut. Kan? Ngaji kalau begitu, Tok Guru mengaji kitab fiqh adalah diharamkan akan bagi setiap orang Islam itu memakan akan babi. Astaghfirullahalazim, contoh. Takkan ada itu jenuh. Tiada. Benda tak salah, jangan kata salah. Mudah begitu je. Macam mana nak tentu salah tak salah? Bergantung pada tu syariat. Tuhan kata apa salah? Tak tahu kita pegang. Pegang babi tak boleh, sebut babi tak boleh. Pegang anak dara orang tak nikah lagi tak apa. Dia tak tahu dosa pegang anjing dengan pegang perempuan bukan mahram lagi ringan pegang anjing daripada pegang tangan perempuan bukan mahram. Sebab apa? Pegang anjing boleh samak tuan-tuan. Pegang perempuan bukan mahram boleh samak. Lepas ni dia buat satu set kit samak pegang perempuan ni lah. Orang otak merah ni macam-macam gila tuan-tuan. Ni baru penunggang agama. Allah SWT. Baik. Kena bagi faham bagi betul. Dalam bab agama ni tuan-tuan, kita kena faham ni semua. Baik. Jadi Allah SWT tu masuk tentang dalil ijmali. Dan lagi seperti hikayat kata Asmu'i,
Imam Asmu'i, keluar aku pada satu hari daripada Masjid Jami', wallahu subhanahu wa ta'ala. Dekat dululah. Panjang lagi tuan, dia bawa contoh banyak lagi. Jadi saya kira cukup sekadar itu dulu. Jadi insya-Allah nanti kita sambung pula pada pengajian yang akan datang, kalau Allah beri izin untuk kita sama-sama sambung insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam penyampaian, saya minta maaf. Kalau saya salah, tuan-tuan betulkan saya, sebab saya bukan orang pandai, tuan-tuan. Orang pandai ni dia tak buat salah. Jadi saya ni orang biasa aja, sekadar baca apa yang tahu. Jadi kalau saya tersilap, tuan-tuan tegaklah, tak ada masalah pun. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik. Jadi sebelum kita tangguh, macam biasa, saya nak minta jasa baik tuan-tuan doakan agar perjalanan madrasah kita Allah berkatkan dan Allah mudahkan. Alhamdulillah tuan-tuan, berkat doa semua. Ini saya nak kongsi cerita baik dengan tuan-tuan. Alhamdulillah berkat doa orang soleh kat sini, orang tua kat sini. Saya ucapkan banyak terima kasih berkat doa tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan, alhamdulillah ada hamba Allah bagi dekat kami tanah wakaf untuk dibangunkan madrasah di situ. Saya pun terkejut sebenarnya. Dia main dalam cerita yang ajib, bagi saya ajib. Cuma saya nak cerita panjang lah kot, tapi saya tak mau cerita yang itulah. Ringkas cerita, saya dapat tanah untuk kita bangunkan madrasah. Masa saya terima tuan-tuan, dalam poket saya ada RM9 2 sen. Dalam akaun saya ada RM9 2 sen. Tuan Haji yang wakaf tanah tadi kata, Ustaz, kita buat sama, Ustaz bangunkanlah tempat ni, kita buat madrasah. Saya cakap kepada Abang Haji, saya nak minta satu benda. Abang Haji jangan biar saya buat seorang, kita buat sama-sama, kita bangunkan sama-sama. Dan alhamdulillah berkat doa semua, dan walaupun ada RM9 tuan-tuan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tanah tu tuan-tuan kami dah siap bersihkan daripada semak. Kemudian sekarang kami tengah buat pondok kayu untuk kita buat balai ilmu, surau sementara. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalau dalam minggu ni, patut dalam minggu ni, tapi hujan tak berhenti. Hujan tak berhenti. Kalau cerah sikit, agak-agak tanah kering, kita akan start tambun tanah tuan-tuan. Jadi semua tu tuan-tuan Allah izinkan dalam keadaan yang mustahil. Saya beli kayu untuk buat pondok tuan-tuan, tak hutang, semua bayar. Tapi RM9 macam mana? Tuan-tuan tanya, saya pun tak ada jawab. Saya cerita kat sahabat saya, Ustaz Abidi, dia pun tengok saya atas bawah. Tu Ustaz no. Dia kata, itulah kata, banyak benda kadang kita tak boleh nak cerita, kita cuma boleh faham. Jadi bila saya duduk kat tapak madrasah tuan, saya cuma minta satu benda, ya Allah, Kau berkatkanlah apa yang kami buat. Jadi mungkin ini asbab doa semua, atas kerana tuan-tuan ikhlas mendoakan kebaikan buat kami di madrasah. Sebab tuan-tuan semua tahu, saya buat madrasah, saya tak ambil yuran, saya tak kenakan bayaran langsung pada pelajar. Dan saya main kuliah, setiap malam pun saya tak bawa tabung, tak derma. Macam malam ni pun sama tuan-tuan, saya tak bawa tabung. Jadi tuan-tuan jangan risau, tabung masjid ada lah, tabung saya tak ada. Jadi saya kan nak minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan kenal saya tahu lah. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan jadi berkat doa semua, Allah hadiahkan benda ni buat kami di madrasah. Jadi tuan-tuan, saya nak minta goyah sekalian tolong doakan agar Allah terus berkatkan madrasah kita, Allah mudahkan segala perjalanan madrasah kita insya-Allah. Ini adalah bahagian kita ke akhirat esok. Tuan-tuan tolong doa itu Allah kira esok ke akhirat, tuan-tuan boleh tuntut dekat Tuhan. Ya Allah, aku nak tolong doa kat sekolah ni. Benda baik yang kau bagi kat mereka, bagi juga dan kat aku pun doa juga. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tanah tuan-tuan dekat ni dah, depan TV. Kampung Teluk Jamat, Kampung Buak Teluk Jamat, depan KV tu tanah Haji Sobri. Allah SWT. Jadi tuan-tuan, saya ucap banyak terima kasih sebab tuan-tuan selalu doakan kebaikan. Saya harap tuan-tuan jangan berhenti doa, terus doakan. Sebab sekarang kita nak tambun tanah tuan-tuan, 300 lori kita nak pakai.
Jadi setakat ni tuan-tuan, duit yang saya dah bayar setakat 50 lori. Jadi ada lagi 250 lori kita nak bayar. Jadi tuan-tuan tolong doakan supaya Allah hadirkan orang yang nak sama-sama membangunkan madrasah. Kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan kami pun boleh. 1 lori harga 200 ya. Jadi kalau tuan-tuan ambil seorang 5 lori, cepat dah habis. Tapi kalau tuan-tuan dengar saja, tak ambil lori langsung, tolong doa aja, mungkin dia lambat sikit. Tapi insya-Allah dia akan selesai. Tapi dengan syarat tuan-tuan ambil juga pulang. Tak boleh banyak, sikit. Jadi malam ni tuan-tuan, saya dah bawa borang untuk wakaf, tambun tanah dulu. Habis siap tambun, kita akan naikkan surau, niat masjid. Kita akan buat surau 5,000 kaki, tapi saya niat masjid tuan-tuan. Maksudnya orang boleh tikah kat situ. Jadi sekarang ni kita nak settlekan tambun tanah dulu. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan nak ambil peluang, saya boleh ambil borang wakaf kat luar. Itu isilah. Nak bagi RM5 boleh, RM10 boleh, RM100 pun boleh. Tapi bagi RM100 tak gamak pun. Bagilah lebih. Bagi cukup bayar lori. Allah SWT. Tak miskin lah. Jadi insya-Allah ni peluang untuk kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan tolong doakan. Jadi saya jemput siap-siap 23 hari bulan 12 dan 29 hari bulan 12 untuk hadir ke tapak madrasah kita yang baru, Miftahul Jannah Dakwah Center. Pada 23 hari bulan 12 kita buat majlis gemar selawat. InsyaAllah watak utama yang akan bersama pada malam tu adalah Ustaz Munif Ijaz dan juga sahabat-sahabat kita yang lain lah. Kita akan buat majlis malam gemar selawat 23 bulan 12. Kemudian pada 29 hari bulan 12 kita akan buat majlis himpunan murabbi, yang mana yang watak utamanya adalah guru saya sendiri, Tuan Guru Syekh Zainal Asri. Baru tadi Syekh bagi tarikh, so buat tarikh 29 bulan 12. Jadi 23 tu hari Sabtu, 29 hari bulan 12 tu hari Jumaat. Jadi tuan-tuan masuk jadual siap-siap. Kalau nak tumpang kenduri, tumbang lembu ke, unta ke, rebau ke, tuan-tuan boleh main bagi tahu. Tuan-tuan nak lagi senang, tuan-tuan beli buat main. Buat main dah siap lepas lah, jangan buat main rebau hidup. Jenuh kami nak tumbang. Tuan-tuan buat main. Ustaz ni saya nak buat kenduri sikit. Jadi dia alu-alukan. InsyaAllah. Itu saja. Jadi yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada keluarga saya sendiri. Ikatnya kedua-duanya datang pada Allah SWT. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi di masa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العصر إلى الإنسان في خسر إلى الذين آمنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.